Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sudi menonton video saya. Terima kasih diucapkan. Jangan lupa like dan subscribe jika anda suka video ini. Isu berkenaan pelarian Rohingya sekali lagi menarik perhatian netizen Malaysia. Kali ini melibatkan golongan-golongan selebriti terkenal tanah air. Mereka mengutuk tindakan warga Masai Johor yang tidak membenarkan pelarian Rohingya memasuki kampung mereka menerusi satu spanduk yang dipasang di kawasan masjid di kampung berkenaan. Ianya bermula apabila Deborah Henry, bekas Ratu Cantik Malaysia, menerusi akaun Instagramnya memuat naik gambar spanduk terbabit dengan persoalkan peranan ketua-ketua agama masyarakat, seolah-olah mereka ini tiada nilai kemanusiaan, tanpa memikir seketika akan kenapa orang-orang kampung tu bertindak sedemikian. Semua orang ada sebab. Satu kebencian tu tak datang begitu saja. Orang-orang Rohingya ni dah ada kat Malaysia sejak tahun 2014. Dia orang dah start masuk Malaysia. Kenapa sekarang mereka mula rasa tidak suka, rasa benci kepada pelarian-pelarian Rohingya ni? Mesti ada sebabnya. Kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang, betul tak? Menerusi post Instagramnya, Deborah Henry mengatakan masjid tidak sepatutnya menjadi tempat untuk menzahirkan kebencian lah, dia kata. Ini menunjukkan komuniti-komuniti masjid ni ada masalah, dia kata. Ini menimbulkan persoalan kepada golongan-golongan ketua agama. Ketua agama, dia kata, tak menjalankan tanggungjawab dia orang. Lepas tu Diana Daniel pula komen. Dia kata orang Melayu yang masuk masjid ni jangan sombong dengan pelarian dan lindungi mereka, kerana satu hari nanti tak mustahil akan jadi kat diri mereka, kat orang-orang masjid ni lah, dekat orang-orang kampung ni lah. Dia kata. Lisa Surihani ni pula, Lisa Surihani ni dia merupakan ambassador kepada UNICEF, sebuah pertubuhan NGO, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu punya sayap untuk kanak-kanak pelarian ni. Lisa Surihani ni adalah ambassador mereka. Lisa Surihani kata tak ada alasan untuk kita benci mereka. Wow, tak ada alasan. Lepas tu pula Chef Wan pula kata, Chef Wan Mulut Puaka ni, dia kata memalukan dan resis. Resis untuk masyarakat kita ni mengutarakan pendapat, mengutarakan protes dekat sesuatu isu, dekat sesuatu masalah tu. Bila jadi sesuatu benda dekat dalam society kita ni, kita kena telan je. Tak boleh nak komplain, tak boleh nak protes. Nanti akan dilabel resis, akan dilabel tidak berperi kemanusiaan oleh golongan-golongan selebriti. Lepas tu ramai lagi dekat post Deborah Henry ni. Deborah Henry ni punya Instagram account, ramai lagi selebriti-selebriti yang komen. Sarah Lian ni lah, aku tak kenal siapa. Daphne Aiking pun cakap, dia kata this is heartbreaking. Actually aku kat sini, aku nak cuba, bila berlaku sesuatu tu, kita cuba cari sebab kenapa sesuatu benda tu berlaku, betul tak? Bukannya kita terus, orang kata, tergesa-gesa mengeluarkan pendapat kita, terus kita label orang tu tak ada peri kemanusiaan, tak ada sifat-sifat orang kata belas kasihan. Mesti ada sebab kenapa sesuatu tindakan tu diambil. Orang Malaysia ni sangat pragmatik. Kita hidup dalam negara berbilang kaum, berbilang agama. Kita ni sangat toleransi. Jadi apabila sesuatu benda tu berlaku, tahun 2014 dulu, orang Rohingya ni kita bersolidariti, berhimpun bersama-sama orang Rohingya ni mengecam tindakan kerajaan Myanmar halau warga Rohingya ni keluar daripada diorang punya daerah tu. Tapi sekarang ni 5 tahun, 4 tahun kemudian, kita ni jadi, orang kata, meluat dengan perangai orang Rohingya, seolah-olah mereka ni tak faham bahasa. Kebanyakan selebriti yang mengutuk tindakan orang kampung ni menaikkan spanduk, dia menaikkan spanduk je. Orang kata doesn't necessarily akan halau, akan usir orang tu pun, just sebagai satu tanda protes lah kepada pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak NGO, kerajaan tu ambil lah tindakan. Janganlah sampai kita, rakyat terbawah ni, rakyat B40 ni terpaksa tanggung, orang kata, masalah-masalah yang dibawa oleh masyarakat Rohingya ni, betul tak? Yang terpaksa hadapi masalah-masalah ini adalah rakyat Malaysia yang terbawah atau B40 yang terpaksa hidup dengan mereka. Diorang tak hidup dekat kawasan-kawasan private, kawasan-kawasan elit ni. Diorang hidup dekat kawasan-kawasan suburban, kawasan-kawasan pinggir bandar yang mana banyak orang tempatan, orang Malaysia, orang Melayu, Cina, India yang susah, yang miskin, yang berpendapatan rendah. Kat situ diorang duduk. So segala masalah diorang kan dikongsikan oleh masyarakat tempatan ni. Kebanyakan warga Rohingya ni gagal mengasimilasi ataupun integrate ke dalam masyarakat setempat. Dahlah kehidupan mereka itu susah, ditambah pula dengan masalah perangai orang Rohingya yang membuat kotor, buat sampah, tidak menghormati norma masyarakat, buat ikut suka dia je, bela lembu dekat Selayang, dekat kawasan area-area kedai tu, bela lembu dekat situ. Kau bayangkan, dengan sampah sarapnya. Hari tu masa COVID-19 mula-mula merebak di Malaysia, perintah berkurung dilaksanakan. Orang Rohingya ni, dia orang tak patut
jatuh pun. Dia orang sempat main bola lagi kat luar. Seolah-olah macam tak ada PKP kat situ. Itu tak kira lagi terlibat dengan jenayah. Apabila yelah orang-orang Rohingya ni, dia orang datang sini selai sepinggang. Apabila susah, dihimpit kesusahan, sudah pasti ada segelintir di antara dia orang, di antara mereka yang cenderung melakukan jenayah. Dan mangsa yang paling mudah, yang paling senang, rakyat-rakyat yang susah yang hidup di kawasan-kawasan pinggir bandar, inilah mangsanya, inilah targetnya. Dia orang tak masuk kawasan-kawasan elit yang ada pagar dawai, yang ada pintu gerbang nak masuk kawasan mereka dengan security guard, dengan pengawal keselamatannya. Dia orang tak pergi sana, dia orang tahu. And kebanyakan pelarian-pelarian ni pula, dia orang ni kebal sebab ada kad UNHCR. Kita tengok Long Tiger, warga Rohingya yang buat kecoh itu, apabila ditangkap, ada kes rogol, ada beberapa lagi kes, tapi dia tetap bebas. Sebab apa? Dia ada kad UNHCR, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bagi aku kad ni adalah lesen untuk mereka melanggar undang-undang, tak menghormati orang masyarakat setempat, buat ikut suka hati mereka. Itulah fungsi kad UNHCR. Ini belum lagi yang kau ambil kira yang terlibat dengan perniagaan secara haram. Dia orang berniaga di Pasar Borong Selayang, tak patuh SOP, tak bayar cukai, tak jaga kebersihan. Ini menyebabkan kerugian berjuta-juta ringgit duit pembayar cukai. Apabila pihak berkuasa tempatan terpaksa melakukan pembersihan, kerja-kerja pembersihan yang menggunakan banyak duit. Dan diorang ni pula tak ada undang-undang yang akan sekat diorang, sebab diorang tak didaftarkan secara halal ikut lunas undang-undang. Kalau pihak berkuasa datang, diorang boleh tutup dan cabut lari. Senang, tak ada masalah. Tak bayar cukai. Peniaga-peniaga tempatan yang lain bayar cukai, dia orang tak bayar cukai. Lepas tu mereka menggajikan, ambil orang gaji suku sakat mereka yang sudah pastinya tak melalui proses undang-undang seperti peniaga-peniaga tempatan. Dia orang tak payah bayar duty apa-apa, duty pekerja asing. Peniaga tempatan kena bayar, dia orang tak payah bayar. So dia orang punya kos operasi tu rendah, untung tinggi. Ini menyebabkan persaingan tak sihat kat peniaga-peniaga tempatan. Banyak antara peniaga-peniaga tempatan dekat Pasar Borong Selayang tu komplain mereka diambang bankruptcy. Contohnya Presiden warga Rohingya di Malaysia tu, Zafar Ahmad, siap ada kedai runcit, 24 tahun menetap di Malaysia, kahwin dengan orang asal, dapat kewarganegaraan Malaysia. Tak kisahlah kalau kau nak kahwin dengan orang tempatan jadi warga negara Malaysia, tapi kau setia lah dengan Malaysia. Yang kau nak jadi ejen bawa kau punya puak-puak datang sini buat apa? Dia kata kat sini, jauh mana pun saya pergi, Myanmar masih di hati, kerana negara itu saya dilahirkan, dibesarkan sehingga umur 17 tahun. Kat sini pula dia membuat protes terhadap kerajaan Malaysia untuk benarkan orang Rohingya kerja, orang Rohingya dapat pendidikan. Golongan-golongan selebriti ni gagal untuk ambil perhatian. Kalau kau nak sembang pasal kesesaraan orang Rohingya ni, kau kena cakap juga pasal masalah-masalah yang terpaksa dihadapi oleh rakyat tempatan. Ini bila kita kata okay cukup, okay that's enough, kau jangan buat hal kat sini, kau berambus dari Malaysia. Kata kalau kau nak duduk sini, tak nak hormat kita orang punya undang, kau nak buat ikut suka kepala korang, kau boleh berambus. Time tu selebriti ni duk keluar, duk condemn kita. Tapi bila orang Rohingya ni melanggar undang-undang, buat ikut suka hati mak bapak dia orang senyap, dia orang tak bising. Lepas tu mula nak cakap Melayu resis, Melayu tak berberi kemanusiaan. Kau kena cakap sekali masalah-masalah yang terpaksa dihadapi masyarakat setempat. And aku rasa golongan selebriti ni tak layak nak bercakap on behalf of Rohingyas ni, sebab dia orang tak tahu apa yang rakyat terbawah ni macam aku dan korang yang menonton video ni lalui. Kita terpaksa berhadapan dengan pelarian ni, dengan perangai dia orang buat kotor, buat sampah, jenayah, meniaga secara haram. Dia orang golongan selebriti ni duduk dekat kawasan private, dekat kawasan yang mewah, ada security, bukan senang-senang orang boleh masuk. Orang Rohingya ni tak kacau dia orang. Rumah-rumah dia orang pula besar, rumah banglo. Dia orang just cakap on behalf of Rohingya ni, just nak jadi moral police, nak condemn orang biasa ni, nak nampak macam hero. Tapi dekat rumah dia orang yang besar, rumah banglo dia orang tu, tak ada satu family Rohingya pun yang dia orang ambil. Dia orang duduk senang lenang. Kita yang kat bawah ni terpaksa hadapi. Lepas tu bila isu macam ni timbul, kau nak tunjuk power, kau nak condemn orang, cakap orang resis, cakap orang ini. Kalau kau betul-betul pejuang kau orang Rohingya, apa kata kau jemput seorang family, kau ambil anak angkat? Apa kata rumah banglo Dilsa Surihani ni, rumah banglo Chef Wan ni, berapa banyak orang Rohingya tinggal dalam tu? Aku rasa tak ada, zero. Habis bila dia orang tiba-tiba keluar condemn orang Malaysia kerana suarakan pendapat, media-media bagi perhatian dekat mereka. Tapi apa yang kau dah buat untuk orang Rohingya ni? Kau ada buat inisiatif tak? Kau derma sendiri, duit kau, harta kau, panggil orang Rohingya ni duduk rumah kau? Tak ada kan? Deborah Henry ni sibuk nak jadi duta kepada anak-anak pelarian ni. Aku yakin dalam banglo rumah dia tu tak ada seorang pun family Rohingya ni, confirm. So apa pendapat rakyat Malaysia? Aku rasakan selebriti Malaysia ni tak patutlah kalau isu berkenaan Rohingya ni tiba-tiba, ialah bila orang kita protes kau nak condemn orang kita. Sangat tak patut. Nyatakan di komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.